Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis dulu ya. Baik, boleh silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammimil khair, Rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz, ini kita sambung ayat 64. 64. Okey. Okey, ayat 68 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya adalah di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian. Alhamdulillah, kita pada pagi ini dapat lagi kita bertemu sekali lagi. Minggu ini, hari ini merupakan siri yang ke-20. Kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu. Kita sama-sama berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Semoga Allah sentiasa memberikan ganjaran yang terbaik kepada kita. Semoga kita diberikan keberkatan, diberikan cahaya dalam hidup kita dengan cahaya Al-Quranul Karim. Hari ini, insya-Allah kita akan menyambung, sebenarnya adalah pada ayat nombor 68. Okey, ayat nombor 68. Okey, kena tengok muka surat dalam nota, muka surat nombor 7. Muka surat nombor 7. Ayat nombor 68. Okey. Seperti kebiasaan, sebelum kita mulakan dengan ayat yang kita nak pelajari, kita kena ulang terlebih dahulu pada ayat-ayat yang sebelumnya. Okey.
Ayat yang kita kena ulang adalah ayat nombor 66 dengan 67. Okay, ayat 66 dan ayat nombor sampai 67 ini kita telah mempelajari bahawa ada 3 penyebab mengapakah manusia itu dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang sebelum ini Allah ada menceritakan tentang azab. Allah Ta'ala apabila mengenakan pada mana-mana hamba-Nya adalah azab, maka sudah pasti ada sebab, pasti ada alasan. Kerana Allah Ta'ala itu tidak menzalimi mana-mana hamba. Allah itu dia maha adil. Jadi Allah Ta'ala menerangkan kepada kita ketika mana ayat Quran ini turun, Allah telah memberitahu awal-awal kepada orang Arab musyrikin bahawa mereka ini berpotensi, mereka layak untuk mendapat azab Allah jika mereka mempunyai sebab-sebab seperti mana ayat 66 dan 67. Ada 3 sebab. Okay, sebab yang pertama berada pada ayat 66. Pada ayat 66, sebab pertama tu sebab mereka berpaling undur ke belakang. Ini telah kita sebutkan pada siri yang ke-19 pada minggu lepas. Bukan mereka tidak mendengar ayat Quran, bukan mereka tak tahu tentang ayat Quran dibacakan, tetapi mereka berpaling undur ke belakang. Sebab yang kedua adalah mereka ini menyombongkan diri terhadap Al-Quran. Termasuklah mereka menyombong diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah mereka selalu mengucapkan kata-kata yang keji terhadap Al-Quran, terhadap wahyu. Mereka berkata-kata ini, mereka selalu bertemu, mereka ada tempat mereka lepak-lepak pada malam-malam hari seperti yang telah kita ulas dalam kuliah yang lalu, berdekatan dengan Masjidil Haram. Okay. Ketiga-tiga penyebab ini, kenapa mereka berpaling? Kenapa mereka tidak mahu menerima? Kenapa mereka sombong? Kan? Kenapa mereka memperkecilkan, meremehkan Al-Quran? Maka ketiga-tiga penyebab ini ia mempunyai perkaitan, ataupun 3 penyebab ni dia mesti ada puncanya. Kan? Punca kenapa mereka tak nak dengar Quran? Kenapa mereka merendah-rendahkan Quran? Kenapa mereka menolak kebenaran itu? Kenapa? Maka Dr. Wahbah Az-Zuhaili telah membantu kita semua dalam kitab tafsir beliau. Tengok beliau mengatakan setelah dijelaskan sikap-sikap mereka terhadap Al-Quran. Maksudnya Dr. Wahbah menyebutkan setelah Allah menerangkan 3 penyebab tadi, lepas tu Allah menerangkan pula salah satu dari 4 sebab. Salah satu daripada 4 sebab. Maksudnya ada 4 punca. Okey, yang 4 punca ni, kalau ada salah satu daripada 4 punca ni menyebabkan mereka tadi berpaling undur, mereka sombongkan diri, mereka meremeh-remehkan ayat Quran. Okay, jelas tak perkaitan apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas dengan ayat-ayat yang berikutnya? Inilah cara kita nak memahami ayat-ayat dalam sesuatu surah. Kita perlu menghubung kaitkan
antara ayat yang sedang dibicarakan dengan ayat sebelumnya. Dalam ilmu ulumul Quran, dia panggil istilah dia adalah munasabah. Dia panggil munasabah antara satu ayat kepada satu ayat. Okey. Jadi kita nak pergi kepada ayat nombor 68. Maknanya bermula ayat nombor 68 dengan 69 ni Allah nak menyebut tentang ada 4 sebab. 4 sebab inilah yang telah menyumbang kepada mereka meremeh-remehkan Quran. 4 sebab ni. Tapi 4 sebab ni bukan keempat-empat. Kalau ada salah satu daripada 4 ni mereka dah jadi sombong kepada Al-Quranul Karim. Okey, inilah yang kita akan bicarakan pada pagi ini. Maknanya pengisian kita pada pagi ini, kita nak mengenal pasti apakah 4 punca kepada mereka boleh menolak Al-Quran. Okay. Punca yang pertama, penyebab yang pertama dan penyebab yang kedua berada pada ayat nombor 68. Okey, penyebab pertama, kenapa mereka menolak Al-Quran? Penyebab kedua, mereka menolak Al-Quran. Okay. Yang pertama, dia berada pada potongan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim afalam yadabbarul qaul. Ini yang pertama. Punca yang pertama yang menyebabkan mereka tak nak dengar ayat Quran dibacakan. Maka mereka kutuk ayat Quran tu pada waktu-waktu malam mereka duduk sembang. Kan, mereka pun ada juga gosip-gosip. Kan, lepak-lepak ada. Mereka duduk sembang lah. Antaranya yang mereka duduk bincangkan, duduk kupas, duduk ulas tentang Al-Quran. Kalau zaman kita sekarang lepak-lepak, mungkin orang sembang pasal bola, mungkin orang sembang pasal politik, kan? Tak boleh duduk berjam-jam lepak di waktu malam. Tapi Alhamdulillah sekarang SOP pukul 12 dah kena tutup dah kedai. Syukur sangat, nikmat tutup kedai awal. Sampai mamak tu, maaf cik, dah pukul 12 dah. Kalau buka 24 jam tak tahulah. Kan pukul berapa nak balik lepak-lepak tu. Okey. Tapi tak apa. Kalau bincang tentang perkara baik, Alhamdulillah. Sembang-sembang tak apa, Allah tak larang. Okey. Sekarang kita pergi kepada tapak yang pertama. Okey. Penyebab pertama, punca pertama kenapa mereka tidak mahu mendengar Al-Quran dibacakan. Mereka menolak Al-Quran, mereka meremehkan Al-Quran. Penyebab pertama, kerana mereka tidak berusaha untuk mentadabbur Al-Quran. Itu sebab yang pertama. Maka Allah mengatakan afalam yadabbaru al-qaul. Maka adakah mereka yang melakukan demikian? Ini sebenarnya ini pada persoalan. Maka adakah mereka boleh jadi tolak Quran ni? Kan? Adalah kerana mereka tidak dapat memahami kata-kata ajaran. Memahami ini maksudnya tidak mentadabbur. Sebab tu salah satu fungsi tadabbur mesti kena faham dulu. Jadi kalau mereka tak ada usaha nak faham Al-Quran tu, macam mana mereka nak jumpa Quran ni hebat, Quran ni agung. Sebab mereka tak nak usaha ambil masa cuba baca, cuba perhati, cuba lihat. Tentu mereka akan jumpa kemukjizatan Al-Quran. Tapi mereka tak usaha nak memahami, menghayatinya, menyebabkan mereka kata Quran ni bukan-bukan. Itu penyebab yang pertama. Yang pertama ni pun kita telah ulas pada kuliah yang lalu. Okey. Jadi penyebab yang kedua. Okey, penyebab yang punca yang kedua
kedua adalah mereka ini menolak Quran, mereka mengikuti. Yang nombor dua tu, perkara kedua Allah katakan am ja'u ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin, atau adakah kerana telah sampai kepada mereka sesuatu yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka yang telah lalu. Maknanya yang kedua ni, punca kedua ni, mereka tolak Al-Quran sebab nenek moyang mereka ni tak pernah pun dapat Quran, tak pernah pun dapat ajaran seperti Muhammad ni. Jadi mereka menggunakan alasan nenek moyang kami tak pernah pun macam tu, tak pernah dapat pun. Jadi mereka menggunakan alasan turun temurun. Mereka gunakan alasan orang-orang terdahulu. Jadi kalau mereka ada satu daripada dua sebab ni, sudah pasti mereka akan menolak Al-Quran tu. Okay, so kita dah jumpa dua punca kepada orang tidak menghargai Quran. Orang tidak mahu ikut Al-Quran. Jadi yang pertama sebab apa? Sebab tidak mahu mentadabbur Al-Quran. Yang kedua sebab apa? Sebab mereka mengikuti ajaran amalan nenek moyang mereka yang terdahulu. Okay. Jadi yang pertama, kedua ni kita dalam nota tu telah dijelaskan penerangannya dekat bahagian tafsiran ayat. Okey, tapi kita akan mulakan perincian dia pada pagi ni pada ayat nombor 68. Okey. Yang pertama, okey. Kenapa mereka ni Allah Ta'ala mengingkari sebenarnya? Allah mengingkari punca pertama tu. Kenapa mereka tak nak usaha tadabbur tu? Kenapa? Sebab mereka lagi mudah nak faham. Mereka mudah untuk hadam. Sebab Quran tu turun memang dalam bahasa Arab. Seperti mana kita nukilkan surah Yusuf ayat nombor 2. Kan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran yang dibaca dengan bahasa Arab. Okay. Kemudian kita telah menukilkan ayat lain ya dalam tafsiran ayat yang Allah memberitahu mereka tak nak tadabbur Quran ke atau hati mereka yang telah terkunci. Maksudnya hati mereka memang nyampahlah, tak nak dengar. Kalau pasal Quran je dia terus berubah. Dia macam tu. Hati dia tak terbuka pun untuk Quran. Terkunci dah. Kunci mati dah. Itu seperti mana surah Muhammad ayat nombor 24. Okey. Kita jelaskan lagi punca kedua mengapa mereka boleh menolak Al-Quran, meremeh-remehkan ajaran Al-Quran. Okey, kenapa? Kerana mereka mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Okey, kejap. Okey. Kerana mereka mengikuti nenek moyang mereka. Okey, saya tunjukkan contoh ayat dia. Okey, ini ayat lain ya. Ayat lain yang Allah Ta'ala menerangkan sikap mereka terhadap mengikuti amalan orang dulu-dulu. Okey, ayat banyak tau. Ayat yang menyebut tentang orang tak nak terima benda yang benar kan. Macam mereka hidup zaman nenek moyang mereka, tak ada pun tahu sesuatu ajaran, tiba-tiba dapat pada mereka. Okey. Tetapi apa yang dapat pada mereka ni bertentangan dengan amalan yang dibuat oleh orang-orang yang terdahulu.
Jadi kita tengok ayat Quran yang Allah sebut. Contohnya dalam surah lain, dalam ayat lain, surah Az-Zuhruf ayat 23 hingga 24. Okay, kenapa kita merujuk pada ayat lain? Sebab apa? Kita dah sebutkan bahawasanya salah satu cara untuk mentafsirkan sesuatu ayat adalah dengan merujuk kepada ayat-ayat lain dalam surah lain yang mempunyai persamaan topik dan temanya. Ada banyak ayat. Kalau nak ambil ayat bentuk mereka guna alasan nenek moyang mereka. Tapi saya bawa satu sahaja. Okey, iaitu dalam surah Az-Zuhruf ayat 23 dan ayat nombor 24. Okey, Allah Taala berfirman, Allah kata, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir. Allah kata, demikianlah, Allah kata, macam itulah, kata Allah, kami tidak mengutus sebelummu. Maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Muhammad, sebenarnya wahai Muhammad, macam itulah sikap diorang. Kan? Sebelum engkau diutuskan pun, kalau Allah hantar mana-mana Nabi datang kepada sebuah negeri, Allah bagi hantar seorang Rasul yang fungsi dia memberi peringatan, kan? Mesti akan ada dekat tempat tu, kata Allah, illa qala mutrafuha, kan? Mesti ada orang yang berada dalam kemewahan di negeri itu berkata. Maknanya Allah bagi tahu, Muhammad, kan, bukan zaman kau je. Kalau kita faham makna perkaitan tu, Allah membagi tahu bahawa Muhammad, bukan zaman engkau sahaja yang orang menggunakan alasan nenek moyang mereka yang dulu tak pernah dapat ajaran seperti itu. Sebenarnya orang rasul-rasul sebelum kau pun macam tu juga mereka hadapi. Kalau Allah hantar mereka pergi pada satu tempat, maka dekat tempat tu akan ada orang-orang yang kaya, bangsawan, orang-orang yang dia rasa dia ada serba-serbi, dia akan kata apa? Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Dia kata, sesungguhnya kami dapati nenek moyang kami berpegang pada satu agama. Wa inna ala atharihim muqtidun. Dan sesungguhnya kami hanya ikut je jejak mereka. Boleh faham tak maksudnya? Mereka kalau zaman-zaman dulu pun, hantarlah Rasul mana pun, mereka guna alasan sama Muhammad. Mereka kata, kami tak nak ubahlah apa-apa. Kami buat je amalan macam nenek-nenek moyang kami yang dulu, kami ikut je diorang. Lepas tu, berpegang kepada agama yang satu tu, maksudnya mereka kata kami tak nak ubah ajaran nenek moyang kami. Apa yang mereka buat macam itulah kami nak buat. Lepas tu Rasul itu dia menjawab, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Rasul itu berkata, Rasul itu menjawab balik, dia kata, adakah, maksudnya adakah tu dia nak bertanya tentang tafsiran dia. Maksudnya, adakah kamu nak ikut nenek moyang kamu sebelum ni, walaupun aku datangkan kepada kamu agama yang lebih baik daripada agama nenek moyang kamu. Nabi itu kata, korang nak ikut juga ke kalau nenek moyang kamu tu salah? Tapi kalau aku bawa yang benar, agama yang benar, adakah kamu masih nak ikut nenek moyang kamu yang terdahulu? Mereka jawab apa? Mereka kata, qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. Mereka kata apa? Tak nak. Kami tak akan dengar apa yang kau kena sampaikan. Mereka menolak apa yang para rasul nak sampaikan. Alasannya apa tahu? Alasannya apa?
Alasannya mengikuti apa-apa yang orang dahulu dah lakukan. Ada tak zaman sekarang manusia yang mempunyai watak yang sama? Kan, maksudnya watak yang sama, alasannya orang-orang dulu dah buat dah macam ni, kan, tiba-tiba datang seorang ustaz ni, ustazah ni, dia ajak kita pada benda yang lain pula. Jadi alasan seperti itu, alasan menggunakan nenek moyang. Jadi dia punya teladan apa? Okey, tulis kat situ teladan utama. Ibrah dia petunjuk pada ayat kita belajar, ayat nombor 68 ni. Lepas tu kalau kita tadabbur, kita kena kaitkan ayat ni dengan diri kita. Kita ada perangai tak? Kita ada sikap tidak mahu mentadabbur Al-Quran atau tidak? Macam mana kita nak rasa Quran itu best, Quran itu mukjizat? Sebab kita tak nak usaha tadabbur. Kalau kita usaha mentadabbur, pasti kita akan dapat jawapan. Tanyalah siapa-siapa yang dia dah ikuti kelas Quran, dia tak akan puas. Dia nak belajar lagi, dia nak belajar lagi. Betul. Saya sendiri secara peribadi maksudnya kalau kita dah suka dengan Quran ni, dia jadi lain, dia berbeza sangat. Jadi kita sama-samalah jadi macam tu. Sebab tu Allah suruh kita tadabbur. Sebab dia bukan baca saja, dia bukan baca sepitan lalu, tapi kena mendalami. Jadi tanya diri kita, adakah saya yang membaca ayat 68 ini mempunyai sikap yang sama, iaitu tidak mahu mentadabbur ayat Al-Quranul Karim? Hanya dekat situ. Kenapa kita tak ada minat? Itu kita dah sebut pada minggu lepas. Kita kena ada buat juga minat tu. Buka pintu hati tu, lapangkan fikiran yang ada pada kita. InsyaAllah Allah akan beri kepada kita sesuatu. Okey. Jadi itu yang pertama. Maksudnya yang pertama tu pengajaran dia adalah kita dikehendaki mengambil masa untuk kita tadabbur Al-Quran. Itu teladan yang pertama. Okey. Yang kedua, kita tanya diri kita, adakah aku mempunyai perangai yang sama hanya dalam hidup ni nak buat ibadat, nak buat amalan ikut orang dulu je. Kan? Kalau ada orang bagi tahu, yang kau buat ni tak sunnah tau. Yang benarnya Nabi, contohnya macam ni, contoh. Kita ambil yang sunnah apa yang tepat. Okay, contoh macam ni lah. Okay. Ikut sunnah Rasulullah SAW berdasarkan hadis, Nabi menyuruh kita membaca suratul Kahfi pada malam Jumaat atau pada pagi Jumaat, siang Jumaat. Tapi amalan kita dulu-dulu, kita membaca Yasin pada Khamis, malam Jumaat dan Jumaat. Okay? Saya bagi contoh. Contoh ni sebenarnya sekadar nak menunjukkan, bukan salah ya, tuan-tuan tolong jangan salah faham. Baca Quran ni bila-bila pun boleh. Bila-bila pun boleh. Cuma kalau kita mengaji hadis Nabi, kita tak jumpa pun yang Nabi menyebut tentang baca Yasin, contoh. Tapi nak baca boleh tak? Boleh, bukan tak boleh. Faham ya? Boleh, bukan tak boleh. Cuma mana yang lebih baik? Yang ada disebut dalam bentuk suruhan dengan yang tiada. Tentu kita kata tentulah yang ada dalam hadis. Okey. Tapi adakah kita nak beralasan, adakah kita nak menggunakan alasan orang-orang dulu buat? Contoh. Tiba-tiba dah 20 tahun buat daripada kecil sampai besar, tiba-tiba jumpa hadis sebaliknya. Jadi nak ikut hadis tu ke ataupun macam mana?
Contoh, kita ambil contoh lain. Okey, kalau kita nak masuk rumah, kita nak sewa rumah, nak halau jin, nak halau syaitan, sepatutnya kita baca surah apa? Yang Nabi Al-Baqarah. suruh, kita baca surah Al-Baqarah. Tapi kita selalu baca apa? Contoh, Yasin. kita baca Yasin. Okey. Ingat ya, kita tak kata salah, tolong ya. Kita bukan kata salah. Al-Quran boleh dibaca. Cuma kita bimbang. Yang Nabi suruh kita tak buat. Yang tak disuruh kita buat. Kita bimbang kat situ. Kita tak nak, kalau boleh hidup kita ni nak selari dengan apa yang Nabi suruh. Jadi adakah alasan kita, lah dah lama kami amal macam ni. Dulu-dulu lagi kami dah amal. Tiba-tiba ada satu ustaz ni kata, puan, yang sunnahnya baca suratul Baqarah. Kalau nak masuk rumah, nak halau jin dan syaitan. Tapi kalau makcik nak baca surah Yasin boleh tak ustaz? Dia tak apalah kan dia tak baca tu. Tapi kita kata kalau boleh Al-Baqarah jangan tinggal. Sebab tu Nabi suruh contoh. Okay. Jadi kita tidak mahu ada alasannya orang dulu-dulu buat. Kita tak nak macam tu. Kalau kita seperti itu, kita alasan kita lah orang dulu-dulu buat daripada kecil sampai ke besar, itu je yang amal. Tapi tiba-tiba dapat maklumat yang baru yang lebih menepati apa yang Nabi kehendaki, sunnah Nabi. Kita jangan guna alasan seperti alasan orang dulu-dulu. Jelas ya, seperti ayat nombor 68 dan ayat-ayat yang lain. Dalam erti kata lain, jangan taqlid buta. Maksudnya, jangan jadi orang yang mengikuti secara membuta-tuli. Membuta-tuli ikut apa? Ikut orang dulu. Walaupun dia tak tepat. Walaupun dia tidak selari dengan agama. Kat situ kita paling risau. Kita tak nak macam tu. Kita tak nak macam Rasul tu kan dia katakan dekat surah Zuhruf ayat 24 dia kata, kau nak ikut juga ke orang dulu-dulu kalau aku bawa yang lebih baik? Ayat Quran sebut. Kita baca ayat Quran ni tiap-tiap tahun sebab kita khatam Quran, betul tak? Tapi kita baca ayat ni dia seolahnya watak kita yang baca tu macam ada persamaan lah dengan watak ayat 23-24. Sebab tu fungsi kita tadabbur. Bila kita tadabbur, kita faham, jadi kita nak berubah. Sebab tu kita bersyukur sangat kepada Allah kerana kita boleh faham Quran dan kita ikut apa Quran kehendaki. InsyaAllah yang kat situ. Jadi dari mana jalan hidup kita ni, walaupun kita buat benda yang sama, kita kena belajar juga. Okey. Selama ni makcik kalau buat sekian-sekian pada waktu pagi makcik akan baca ni. Selari tak dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang tu kita kena tanya macam tu. Kita tak nak ikut je daripada kecil kita belajar macam tu kita ikut tak. Kita perlu mendahului tahu sebelum amal. Kita kena tahu dulu sebelum kita nak amal. Maksudnya okey, saya contohnya saya buat ibadat seperti ini. Selari tak dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu. Tapi kalau ada orang kata, lah bukan itu sebenarnya, yang begini yang lain. Jadi kita kena terima dia. Kalau apa yang disampaikan itu bertentangan dengan amalan kita yang turun-temurun, maka mengambil petunjuk ayat ni kita kena ubah. Kalau kita tidak ubah juga, kita ada karakter seperti orang-orang yang orang-orang yang sesat. Kan kita baca surah Al-Fatihah, waladhdallin, kan orang sesat. Kenapa orang Kristian itu dia digelar al-dhalin? Kerana mereka mempunyai karakter ikut apa orang dahulu telah katakan.
Kalau orang Yahudi, mereka tahu benda itu benar, tetapi mereka tidak mau ikut. Dia beza. Kalau orang Kristian dia ikut. Nenek moyang mereka kata Nabi Isa ni anak Tuhan, dia ikutlah. Dia ikut sampailah ke hari ini. Contoh. Jadi kita tak nak macam tu. Okey, tindakan kita tidak mahu mengikut sesuatu itu membuta tuli. Bukan kita kata nenek moyang kita salah, tak, jangan salah faham. Kalau ada yang salah, kita kena ubah. Kerana kita sumber kita, rujukan kita adalah Quran, rujukan kita adalah hadis, dulu kena letak kat depan. Kalau amalan nenek moyang kita bertentangan dengan Quran dan hadis, maka kita kena tolak amalan nenek moyang kita tadi tu. Kita kena ikut Al-Quran dan hadis. Okey. Tetapi nak faham Quran dan hadis itu perlu bergantung kepada alim ulama. Okey, kena faham macam itu. Maknanya bukan semata-mata ikut Quran dan hadis, ikut cara kita faham, tak. Kita ikut Quran, kita ikut hadis, tapi memahami Quran dan hadis itu berdasarkan tafsiran para ulama yang salih. Okey. Itu dua pengajaran dia. Al-mu'minun. Jadi kita nampak kan apa perkaitan ayat-ayat ni dengan membentuk ciri-ciri orang yang beriman. Baik. Okey, sekarang kita terus kepada ayat 69 dan ayat 70. Sebelum tu ada apa-apa nak bertanya? Ada apa-apa nak tanya? Ustaz, sebenarnya Ya. kalau kita faham macam ni, kita kalau kita tadabbur, kita boleh ikut apa surah Ali Imran ayat 31 tu, bukti cinta kita kepada Allah, kita mesti ikut Rasulullah. Jadi kita mesti ikut sunnah Rasulullah lah maknanya. Sebab orang yang ikut sunnah Rasulullah dia akan mendapat pengampunan dosa dan dicintai oleh Allah. Kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kan? Ya. Yuhibbukumullah, betul. Cuma cara kita nak memahami sunnah Nabi tu memang kita kena rujuk ulama hadis. Betul. Lepas tu dalam hidup kita kena ubahlah. Perlahan kita belajar, perlahan. Kalau satu lagi macam contoh, kalau kita baca Yasin malam Jumaat tu, kita cuma dapat pahala bacaan Al-Quran lah, satu huruf 10 pahala tu Ustaz, tapi kita tak dapat pahala sunnah lah maknanya. Kita dapat pahala sunnah kalau kita ikut Nabi kata baca Al-Kahfi, kita baca Al-Kahfi baru kita dapat pahala sunnah sekali, kan? Ya. Kita dapat pahala sunnah. Jadi ialah jika kita kena ada azam niat. Dia kata saya nak baca surah Kahfi Ustaz, panjang Ustaz, 110 ayat lah. Kalau kita tak lancar, kita niat, ya Allah, aku nak lancar, lepas aku lancar ni insya-Allah aku baca suratul Al-Kahfi, macam tu. Seperti mana yang dianjurkan, betul lah. Kita kalau buat ibadat ikut sunnah Nabi, dia bukan dapat sekadar pahala ibadat sendiri, tapi dia dapat pahala mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sepatutnya dalam hidup kita ni kita kena tanya, apa Rasulullah baca ya waktu pagi? Apa Rasulullah baca ya waktu petang? Apa doa yang Nabi baca? Apa zikir Nabi baca lepas solat? Lepas tu kita kena apa-apa pun kita nak refer Nabi. Apa Nabi baca masa rukuk? Apa Nabi baca ketika sujud? Apa Nabi baca sebelum tidur? Kerja kita nak buat teladan kita Nabi je. Okey, macam mana cara Nabi makan? Macam mana cara Nabi baca Quran? Kita Nabi. Barulah kita kata Rasul itu adalah uswatul hasanah. Ustaz, satu lagi, kalau kata tok nenek kita buat amalan yang dulu tu, masa tu sebenarnya ilmu ni tak sampai lagi dekat dia orang. Jadi dia orang buat tu tak salah lah bagi dia orang, sebab masa tu ilmu macam tu je sampai berbanding dengan kita yang
kita semakin hebat ke depan dengan teknologi ni, ilmu tu mudah sampai kepada kita kan. Jadi kita kena ikutlah, kena dengar dulu. Macam itulah kan, sebenarnya bukanlah salah orang dahulu tu, tapi sebab ilmu tu belum sampai. Moga-moga Allah Ta'ala mengampuni mana-mana yang kita tidak mengetahuinya. Yang kita baca ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah ni dia Maha Pengampun. Jadi moral utama kita adalah, ya tuan-tuan puan, tolong sekali lagi saya ingatkan, bukanlah bermaksud kita kata berdosa besar pula kan. Kalau dia bertembung, cuba tanya diri kita, tanya dengan hati kita yang ikhlas, tulus hati kita tanya, aku tahu sunnah Nabi A, tapi aku buat B. Aku sanggup buat B, tapi aku tak buat A macam Nabi SAW. Tanya diri kita, adakah kita sanggup meninggalkan apa yang Nabi buat? Tanya diri kita, tepuk dada, tanya iman kita, macam mana kita dengan Nabi. Sedangkan kita nak dapat syafaat Rasulullah SAW. Tapi kalau ada orang kata, apa saya buat ni tak sama lah Ustaz dengan orang lain. Orang lain dia baca lain, saya baca lain. Sekejap lagi saya bagi dalil ayat 60, ayat 70. Dekat 70 tu ada jawapan satu lagi. Okey, nanti kita akan belajar. Perlahan kita belajar. Okey, kita perlahan kita belajar. Kita ubah sikit. Allah. Moga ada barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kita pergi kepada ayat 69 terlebih dahulu ya. Okey, ayat 69 ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, ayat 69 ni adalah ayat punca ketiga. Punca ketiga yang boleh menyumbang kepada orang meninggalkan Al-Quran. Kenapa mereka tak nak dengar Al-Quran Nabi baca? Pada ayat nombor 69. Ayat 69 ni dia adalah punca ketiga ya. Punca ketiga. Apa dia? Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Allah kata, atau kerana mereka tidak kenal Rasul mereka, lalu mereka mengingkarinya. Jadi Allah mengatakan seolah punca ketiga maknanya kalau mereka tak kenal, siapa yang sampaikan tu ya, siapa yang cakap tu, Muhammad ni siapa? Sebab itulah mereka tak nak dengar apa Nabi kata. Adakah sebab tu, kata Allah. Allah kata, adakah sebab kamu tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu menyebabkan kamu tolak ayat Quran tu, kamu tinggalkan dia? Itu alasan nombor 3. Maksudnya kalau mereka tak kenal, mereka tak tahu siapa orang tu, mungkinlah boleh diterima lagi. Kan? Tetapi masalah sekarang ni mereka kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tu lahir orang kampung mereka dan mereka tahu Rasulullah itu adalah siapa. Kan mereka panggil Muhammad ini Al-Amin. Kan Muhammad ni amanah. Jadi adakah alasan tak kenal Muhammad ni menyebabkan kamu nak mengingkari dia? Maknanya Allah Ta'ala kata, kalau kamu nak guna alasan ketiga ni, tak kenalah sebab mereka kenal Rasul tersebut. Kenal Rasul tu. Sama jugalah yang ketiga ni. Pengajaran dia. Kadang-kadang contohnya macam ni. Kita orang kampung dapat tawaran belajar, pergi belajar dekat Jordan lah contoh. Balik mengaji, dia pun sampaikan ilmu. Tiba-tiba orang kampung tu tak terima dia. Sebab apa? Takkan nak guna alasan nombor 3. Dia ni siapa dia ni kan? Kami tak kenal pun. Jadi macam tu juga orang dulu. Adakah kamu nak bagi alasan kamu tak kenal dia? Kamu nak tolak dia. Sedangkan
Kita kenal dia tu anak siapa, pak dia siapa, mak dia siapa, keturunan dia siapa, nasab dia siapa, orangnya macam mana. Kenal pun. Tapi nanti kita akan tengok dekat jawapan tu, kenapa tak nak terima juga. Jadi ada dekat jawapan ayat 70. Logik tak? Okay, bukan orang tak tahu, dia ni mengaji tau, dia pergi belajar betul ni, dia mengaji hadis tu. Kan? Okay, contoh. Okay, itu punca ketiga. Okay. Yang keempat, dia sampai dekat sini. Yang keempat adalah pada ayat nombor 70. Allah kata, am yaquluna bihi jinnah, ataupun kerana rasul yang datang kepada macam ni, ataupun kerana mereka mengatakan dia ni ada penyakit gila. Maksudnya keempat ni, mereka menuduh rasul itu gila. Maksudnya, macam mana mereka boleh menolak Al-Quran kalau mereka menyangka rasul itu gila? Kan? Ada kita nak terima ilmu daripada orang gila? Mesti kita kata dia ni gila lah kan. Tapi adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gila? Mereka sendiri tahu. Adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gila? Adakah mereka tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey, jelas tak maksudnya? Jadi sebenarnya mereka boleh guna tak empat alasan ini yang ada pada ayat 68, 69 dengan ayat 70. Betul tak? Sebenarnya tak ada pun. Kalau mereka kata Quran ini ilmu dongeng, kalau Quran ni Muhammad yang reka dia, betul tak? Muhammad yang reka dia, kenapa mereka tak nak tadabbur ayat Quran tu? Maksudnya kita ambil sebab pertama. Kenapa mereka tak nak tadabbur ayat Quran tu? Kalau mereka tadabbur, mesti mereka akan jumpa macam mana Nabi Muhammad ni boleh cerita tentang sains, betul tak? Macam mana Nabi Muhammad ni dia boleh cerita tentang sejarah orang dulu-dulu? Macam mana Nabi Muhammad boleh tahu kisah Adam? Faham tak maksudnya? Macam mana Nabi Muhammad dia boleh tahu kisah Nabi Yusuf? Itu yang Allah minta mereka tadabbur. Kalau mereka kata, kami tak percaya Quran ni. Kalau mereka kata Nabi Muhammad reka kan? Allah kata, lah, cuba kau baca, cuba kau tadabbur ayat tu. Engkau akan dapati jawapan, adakah Muhammad reka? Faham tak? Alasan pertama dah tak boleh terima dah. Jadi sebenarnya bukan alasan pada Quran tu, korang yang tak nak tadabbur. Kalau korang tadabbur, kau akan tahu. Kan, tahulah Nabi Muhammad ni kan dia buta huruf. Macam mana dia boleh tahu sejarah yang dulu-dulu tu lah? Contoh kan, bila pula lah Muhammad ni tahu kisah Nabi Yusuf. Satu surah tu, surah Yusuf. Penuh ayat dia. Nak kata apa? Takkan Muhammad reka Macam mana pula Muhammad boleh tahu benda-benda dalam ilmu Taurat dan Injil? Tak ada. Nampak tak? Okey, alasan pertama, sebenarnya mereka tu tak nak tadabbur. Okey. Kalau alasan nombor dua, orang-orang dahulu tak ada, kita boleh guna alasan apa? Lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu bukan diutus pada nenek moyang mereka sebelum tu, betul tak? Dia diutus pada zaman kamu sekarang. Lepas tu kalau nak guna alasan tu, nenek moyang dahulu tu kan mereka tak didatangi Rasul. Jadi tak salah lah. Sepatutnya kamu kena ikut apa yang kamu tahu. Bukan kamu ikut apa yang dulu-dulu buat. Itu maknanya alasan kedua tu dah tak boleh terima dah. Betul tak? Alasan ketiga, kalau kamu rasa siapa dia ni yang baca Quran ni mengaku dia Rasul ni?
pun tak boleh terima dah. Sebab apa? Sebab Rasul tu kau kenal dia. Siapa? So kita kata, siapa ayah dia Abdullah, siapa maknya Aminah, siapa tok dia Abdul Muttalib, wan dia siapa? Orang utara panggil wan tu datuk lelaki lah, betul tak? Siapa? Semua orang tahu. Siapa pak saudara dia? Semua orang tahu. Bapa saudara dia siapa? Hamzah, pak saudara dia siapa lagi? Pak saudara dia macam-macam kan. Bukan orang tak tahu. Dia ni bukan hamba, bukan orang biasa ni, orang Quraisy ni, Bani Hashim ni. Nak guna alasan apa? Tak boleh juga, tak diterima juga kalau kata tak kenal. Nak guna alasan nombor 4, dia gila. Tak juga. Dia tak gila. Jadi maknanya apa? Maknanya tak ada lah. Sebenarnya tak ada alasan pun. Okey, akhirnya Allah menolak keempat-empat alasan ini dengan Allah mengatakan bal ja'ahum bil haqq. Allah kata bahkan kerana Rasul mereka datang kepada mereka membawa agama yang benar. Sebenarnya Allah kata 4 alasan tu tak boleh diterima langsung pun, kata Allah. Sebenarnya satu je. Sebab Rasul dia bawa benda yang benar. Wa aktharuhum lil haqqi karihun. Lepas tu Allah mengatakan sebenarnya Rasul tu bawa benda yang benar, tetapi kebanyakan mereka tidak suka kepada kebenaran. Allah kata kebanyakan mereka tidak suka kepada yang benar. Okey, faham ke tak faham? Maksud dia macam ni. Nak faham dia mudah ni. Kalau nota tu nak jelas macam ni. Tuan-tuan tulis dekat atas ni. Tuan-tuan tulis dekat atas ni. Ni. Dekat ayat ni, tuan-tuan tulis dia sebab yang hakiki. Sebab yang valid sebenarnya. Kalau 4 tadi tu sebenarnya mereka buat-buat je jadi punca. Tapi kita faham ayat itu seperti punca, tapi sebenarnya root cause dia. Sebenarnya punca yang paling tepat, yang sebenar-benar sebab kenapa mereka tolak Quran tak? Kerana mereka tu memang perangai dia tak suka kepada benda yang benar. Itulah sebab yang hakiki. Kenapa mereka tak mau beriman? Faham tak maksudnya? Okay. Rasul bawa benda yang benar. Dia bawa Quran itu benar. Allah tu benar. Akhirat tu benar. Syurga tu benar. Neraka tu benar. Betul? Quran itu benar. Kamu carilah apa-apa alasan. Kamu nak bagi alasan 1, 2, 3, 4. Allah kata bukan tu sebenarnya alasan. Alasannya kerana kebanyakan kamu ni memang tidak suka kepada kebenaran. Jelas puan, faham maksud dia? Faham tapi kenapa Allah kata kebanyakan tak suka kepada kebenaran? Menunjukkan sebenarnya kalau ikut ulasan Dr. Wahbah, ada yang tolak sebenarnya bukan semua yang tolak kebenaran tu. Ada yang terima. Macam contohnya ada orang dia tak kata Muhammad ni gila. Ada orang dia mengaku, ya aku mengaku Muhammad, aku kenal dia. Faham tak? Ada orang dia dengar juga ayat Quran dibacakan tu. Faham tak? Ada orang dia macam dia percaya, dia kata ya aku tahu nenek moyang aku ni salah.
Tapi dia ada tapi tu. Tapi kenapa tak nak beriman juga? Mereka ni bukan kebanyakan lah. Maknanya ada sedikit yang tak nak beriman tu. Bukan kerana mereka tak suka benda benar. Bukan sebab dia tak percaya benda benar tu. Tapi ada alasan lain. Alasan peribadi lah. Dia kata, alasan peribadi mungkin sebab dia nak jaga periuk nasi dia ke, mungkin dia nanti satgi aku terima dia kan, aku ni leader, aku jadi ketua mungkin pada peniaga. Faham tak? Tapi kebanyakannya bukan alasan yang seperti tadi tu, yang personal tadi, tapi alasan dia memang sikap, perangai, tabiat mereka tak suka benda yang benar. Kata kebanyakan. Okey. Dekat sini kenapa Allah sebut tentang kebanyakan? Ini menunjukkan bahawasanya tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh berpegang kepada satu benda amalan jika kita selalu kata ramai orang buat. Pernah dengar tu alasan orang kata, lah kau seorang je buat macam ni, orang lain semua buat cara lain. Adakah kita nak pegang kepada ramai buat ia benar? Faham tak maksudnya? Bahkan Allah mengatakan dalam Quran kan banyak kan metod lain, kan Tuhan kata kebanyakannya tidak bersyukur. Allah kata. Kita baca ayat lain, Tuhan kata sedikit sahaja yang bersyukur, tapi yang ramai lain. Jadi adakah, ingat kita pegang dalam hidup kita, adakah kita nak ukur benda itu benar pada ramai orang buat, ramai orang ikut? Betul tak? Kan kadang-kadang ada orang dia tak nak terima sebab dia kata, lah apa pula ramai orang buat macam ni. Kalau tadi guna alasan orang dulu, ni guna alasan kebanyakannya. Jangan tuan-tuan. Kalau kita pegang kepada benar itu, tepat itu pada ramai, kita sebenarnya telah tersasar sebenarnya. Maksudnya kadang-kadang perlu pada pendapat ramai, kadang-kadang. Tapi kadang-kadang ramai ni tak boleh jadi ukuran. Contoh apa? Ada tak Nabi yang dia tak ada pengikut? Ada tak Rasul pengikut dia seorang dua orang je? Ini kita tahu sangat dalam sejarah Nabi kan. Macam Nabi Nuh kita dah belajar. Ingat tak sebelum ni? Sikit je yang beriman kepada Nuh. Adakah kita kata Nuh salah, Nuh tak betul? Sebab sikit je follower dia. Betul tak? Sebab itu kita jangan tengok pada yang ramai. Kadang-kadang ramai inilah sebenarnya yang bawa penyakit. Tak semestinya ramai orang sokong dia betul. Faham tak maksud dia? Kita dengan Al-Quran dia berkata begitu. Kalau kita gunakan ramai itu menjadi kayu pengukur, dia benar, dia tak bersalah, apa semua, habislah agama ni. Ada Rasul, tak ada Nabi, tak ada langsung pengikut follower dia. Takkan kita nak kata Rasul itu tak benar? Jelas tak tuan-tuan? Okey, saya akan tunjukkan tuan-tuan dengan ayat Quran lain nak membuktikan bahawa yang benar itu bukan pada ramai, tapi yang benar itu apa yang benar pada Allah, apa yang benar pada Rasul. Kalau dalam hidup keluarga kita kan, contoh kan, kita seorang je pelik sikit pada orang lain dalam buat amal tu, contoh kan. Tapi kita ikut Quran hadis. Tapi pak kita, mak kita, kak kita, adik-beradik kita, ipar dua kita, semua lain dengan kita. Adakah mereka itu benar? Tak. Kan kita baca Quran, kisah-kisah para Nabi dan Rasul. Kita baca kisah Nabi Nuh kan. Ramai umat Nabi yang Allah binasakan, ramai. Tapi sikit je yang ikut.
Okey, saya ketujuh Quran daripada tuan-puan Okey, saya minta kalau boleh siapa boleh kongsikan ayatnya dengan terjemahannya, sila letakkan di ruangan chat ataupun kalau boleh bacakan. Okey, tuan-tuan buka surah Al-An'am. Tuan-tuan buka surah Al-An'am. Saya nak tunjuk istilah ramai. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Ayat 116. Saya tunjukkan. Okey, ayat 116. Kalau boleh tulis muka surat dia. Muka surat 142. Dekat ruangan chat surah Al-An'am, surah nombor 6, ayat 116, muka surat 142. Kalau boleh bacakan ayat dia, siapa boleh wakil bacakan ayatnya dan terjemahannya. Apa Allah kata? Silakan. Ayat 116. Bacakan ayat. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkanmu daripada jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah sangkaan semata-mata dan mereka hanyalah melakukan perbohongan. Okey, kita ambil ayat depan tu. Ayat depan tu Tuhan kata apa? Dan jika engkau mengikut kebanyakan orang yang ada di muka bumi. Itu ayat menjelaskan kita dalam hidup ni jangan ikut ramai. Lepas tu kadang-kadang sian pada orang awam. Dia suka tengok, dia suka tengok ustaz yang macam mana, ustazah yang macam mana, yang selebriti, yang ramai orang datang kuliah. Kadang-kadang kita ingat dia benar tengok pada ramainya orang ikut dia, ramainya follower dia. Dia terkenal. Adakah itu menjadi kayu pengukur kepada yang dia cakap tu benar? Ini penyakit yang kena pada netizen, kena kepada orang awam. Dia ukur benda tu benar, orang tu cakap benar kepada apa? Dia terkenal, dia ramai orang follow dia. Contohnya macam tu. Tak mestinya juga. Faham tak maksud dia? Kan Allah bagi tahu, jika kau mengikut kebanyakan orang di muka bumi ni, pasti mereka akan menyesatkan kau. Bukan kita pegang formula tu secara total tidak juga. Okay, tetapi jangan diukur benda itu benar, ajaran itu benar, apa yang disampaikan itu benar mengikut kepada ramai orang yang ikut. Tidak. Dia yang benar itu mesti selari dengan apa yang Allah katakan. Yang benar itu mesti selari dengan apa yang Rasul bincangkan. Okey. Itu kita belajar ibrah ayat yang sebenarnya Allah nak sampaikan. Okey, saya minta satu lagi ayat. Okey, buka dalam surah Yusuf. Surah Yusuf, surah ke-12, tengok ayat 103. Baca terjemahan dia terus. Ayat 103, surah Yusuf, muka surat nombor 247. 247. Ayat 103. Apa Allah kata? Silakan. Ayat 103. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Okey, wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Betul. Allah kata kebanyakan manusia ni dia tak nak beriman walaupun engkau terlalu ingin supaya mereka beriman. Allah menempelak yang kebanyakan.
Jelas tuan-puan, kita belajar sesuatu. Ingat, dalam agama ni, benda benar bukan ukurannya pada numbers. Ya, bukan pada numbers. Tapi mesti pada Quran, selari dengan Quran, selari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita terus kepada contoh ayat lain, kita boleh masuk tafsiran ayat lain. Kita tengok dekat dalam nota tu saya ada bawa satu contoh ayat lain. Yang Allah mengatakan sebenarnya Allah pertahankan Nabi tahu, Allah mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tak ada alasan pun mereka tak boleh terima Nabi Muhammad ni. Maka Allah kata, kita bawa ayat lain untuk menguatkan ayat tadi, surah Al-An'am ayat 33. Allah kata apa? Qad na'lamu innahum la yahzunuka alladhi yaqulun. Allah kata sesungguhnya kami tahu apa yang mereka katakan itu menyakitkan engkau, sedihkan hati engkau. Allah bagi tahu bahawa kami tahu mereka cakap bukan-bukan dekat engkau, kata Allah. Sakit hati. Tapi Allah kata fa innahum la yukadzibun. Allah kata kerana mereka tu maksudnya sebenarnya mereka tak ada alasan nak talak engkau Muhammad. Sebenarnya engkau bukan sebab kau gila, bukan sebab mereka tak kenal engkau, bukan kau cakap tu salah, tak pun kata Allah, bukan masalah dari sudut engkau tak sampaikan, tak kata Allah. Tapi Allah bagi kita jawapan dia apa? Walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Tetapi orang yang zalim itu sebenarnya mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Maksudnya dia sama macam ayat tadi lah. Sebenarnya mereka itu tak suka kepada kebenaran tu. Sebab hati dia tu dah memang keras, pintu hati mereka dah tertutup, dah tak suka benda benar. Akhirnya mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jazakillahu khaira kepada yang berkongsikan ayat Quran dan terjemahan dekat ruangan chat ini. Okey, jazakallahu khair. Okey. Sekarang kita terus pergi kepada ayat yang ke-71 sebelum kita habis pukul berapa? 11.30 kan? Okey, saya ambil satu lagi ayat 71 ya. Dengan kitab 71. Okey. Ayat 71, okey, Allah nak menerangkan kepada kita tentang yang ramai tadi. Tentang yang ramai tadi. Ini juga bagi pengajaran kat kita. Dalam agama, kita jangan tengok yang pada ramai-ramai. Kadang-kadang benchmark pada ramai ni kadang-kadang dia boleh membawa kita kepada keburukan. Ini yang Allah bagi tahu dekat 71. Cuma saya minta kalau boleh ubah sikit ayat ni. Kesan buruk. Okey. Ni tajuk dia. Baik, kebenaran dipadam kat sini. Kebenaran dipadam. Jawapan dia adalah kesan buruk jika mengikut hawa nafsu dengan menolak kebenaran. Tajuk kecil dia, kesan buruk jika mengikut hawa nafsu jika dengan menolak kebenaran. Kesan buruk jika mengikut hawa nafsu dengan menolak kebenaran. Jadi ayat 71 dia nak kukuhkan tadi. Ramai mereka tadi itu sebenarnya tak suka kepada kebenaran. Apa kesan buruk kalau kita ikut yang ramai tadi dengan kita tolak yang sikit? Ataupun bahasa mudah nak fahamnya, kalau ikut ayat ni, kalau kita nak ikut benda yang tak benar, kita menolak yang benar, apa impak buruknya? Maka Allah Ta'ala cerita kepada kita dekat sini. Allah kata, walawit
wattaba'al haqqu ahwa'ahum. Dan kalaulah kebenaran itu tunduk mengikut hawa nafsu mereka. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu, kalaulah kita ikut contohnya kita ikut yang ramai, kita ikut yang batil, yang tak benar. Maksudnya kalau benar tu, kalau kita faham, benar tu apa? Kita kata Allah tu benar, betul tak? Islam tu benar, Quran itu benar, betul. So kalau yang benar ni dia ikut hawa nafsu manusia ni, apa kesan buruk dia? La fasadati samawati wal ardu wa man fihin. Nescaya rosak binasalah langit-langit dan bumi serta segala yang ada di antaranya. Allah kata yang akan rosak dulu apa? Langit dan bumi. Kenapa? Kerana langit dan bumi ni dia tegak semuanya di atas kebenaran. Kebenaran ni maksudnya macam mana? Kalau kita faham macam ni. Apa hawa nafsu mereka? Contoh. Allah itu benar. Allah itu adalah satu. Betul. Kalau ikut hawa nafsu mereka, Tuhan tu berbilang-bilang. Contoh kalaulah kita terimalah kepercayaan tu, bolehlah kita beriktikad Tuhan itu boleh berbilang-bilang. Kalau kita ubah, yang benar tu sepatutnya Tuhan itu satu. Tapi kalau kita kata kita terima, okeylah demi meraihkan semua orang, kita kata bolehlah bahawa Tuhan itu boleh berbilang-bilang. Maka apa kesan buruk dia? Akan rosaklah langit dan bumi itu. Kenapa Allah kata rosak langit dan bumi? Kerana bumi dan langit ini dia tegak, dia boleh berfungsi berdasarkan arahan seorang Tuhan ke ramai Tuhan. Langit dan bumi. Tuhan yang satu yang jadikan, yang jaga langit bumi ni Tuhan yang satu ke Tuhan tu berbilang-bilang? Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa. Kalau ada 2-3 Tuhan yang jaga langit tu, apa berlaku pada langit tu? Kalau ada Tuhan siang, Tuhan malam, Tuhan gelap dengan Tuhan terang, apa? Clash. Satu Tuhan kata, aku nak bagi siang. Tuhan satu lagi kata, tak, aku nak bagi malam. Itu yang cerita-cerita dewa lawan dewa ni lawan dewa ni, betul tak? Betul. Satu Tuhan lagi, aku tak mau turun hujan, aku nak turunkan hujan. Kan rosak bumi ni, kan rosak langit-langit ni. Itu Allah bagi tahu. Ataupun kita ambil contoh lain macam, okeylah, ikut hawa nafsu berniaga boleh ada riba. Orang Arab kan guna riba kan? Menipu contoh, betul tak? Jadi kalau Quran kata, ikut korang lah, korang nak buat macam mana, asal korang happy, ikut hawa nafsu mereka. Apa jadi? Orang yang miskin ditindas, betul tak? Pinjam, contoh pinjam RM1,000, tapi orang kata kau kena bayar dengan bunganya sekali 10,000, macam Along tu lah. Contoh kan, Along kan, dia tulis dekat iklan, pinjam 1,000 dapat 1,000. Dia tak cakap bayar berapa, dia cuma kata pinjam 1,000 dapat 1,000. Tapi bayar 10,000. Contoh. Kalaulah kebenaran tu, Quran itu benar kan? Contohnya, kalau ikut hawa nafsu mereka, kehendak mereka, habis Allah kata, musnah langit dan bumi. Rosak langit dan bumi ini. Betul tak? Kalaulah Allah Ta'ala kata, bolehlah ikut korang lah, jadi korang happy, korang ada hubungan yang sah ke tak sah, ikut. Kalaulah Al-Quran ini membenarkan adanya penzinaan, contoh,
habis. Siapa pak dia, dia jadi cacat, dia akan dicacah berbau buruk. Apatah lagi isu tentang kalau Tuhan berbilang-bilang. Tetapi dia tengok tak cerita-cerita filem-filem yang Tuhan gaduh sama Tuhan dia. Kan? Kita pun tahu dah. Kan? Satgi ada Tuhan garang, satgi ada Tuhan lembut, sudah. Macam-macam. Tak boleh macam tu. Sebab tu Allah kata, kalau ikut Allah nak habis kita, rosak kita. Okay, saya bawa contoh pada tuan perempuan, ayat Quran. Yang tentang kalau Tuhan ini ada 2 dan 3, rosak langit-langit ni. Okay, saya minta tuan-tuan buka surah Al-Anbiya 21. Surah nombor 21. Okay, cuba tengok ayat nombor 22. Okay, tengok surah Al-Anbiya, surah nombor 21. Ayat nombor 22. Muka surat 323. Ya, 323. Tengok ayat nombor 22. Allah Ta'ala kata apa kat situ? Siapa boleh letakkan ayat Quran dia dekat ruangan chat, lepas tu letakkan terjemahan dia. Okay, saya bacakan. Tahira dah letak dah. Okay. Letakkan dia punya bacakan ayat dia. 22 tu Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsyil amma yasifun. Seandainya kedua-duanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, sudah tentu kedua-duanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Okey, maksud dia kalau dekat langit-langit ni ada berbilang Tuhan, macam sebut rosak langit ni. Betul tak? Malaikat-malaikat lagi pening. Aku nak ikut dengar cakap siapa ni? Nak cakap Tuhan ni ke, nak cakap Tuhan kat situ. Dah bergaduh. Macam kalau ada berbilang-bilang Tuhan lah, betul tak? Kan? Macam kita ambil contoh bibi kan. Tuan dia dengar cakap apa-apa. Lepas tu ibunya pula ibu dia, puan dia, isteri pada tuan rumah dia kata kau buat cara lain. Siang tuan rumah dia pula kata kau buat cara lain. Tak pening si bibi tu. Waduh, pening sungguh. Si bapaknya minta begini, si ibunya minta begini, mana satu? Kan boleh jadi rosak. Betul tak? Sebab tu ketua tak boleh 2. Kalau ketua ada 2 PM, 2 Perdana Menteri. Tak pening rakyat. Satu pun dah pening, kalau 2 tu manusia kan. Kalau 2 macam mana? Maksudnya kalaulah Allah tu boleh berbilang-bilang, kalau ikut hawa nafsu mereka kata dewa ni, patung ni, habis rosak langit dan bumi. Itu contohlah. Kita pun boleh faham, betul tak? Tetapi kalau mereka ikut yang benar tu selamat dunia dan akhirat. Okey, kita sambung lagi ayat ni. Tuhan kata apa? Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Bahkan kami memberi kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik. Bidzikrihim yang menjadi sebutan baik dan mendatangkan kemuliaan kepada mereka, namun Al-Quran yang demikian keadaannya mereka juga tak nak terima. Maksudnya Allah bagi tahu macam ni. Salah satu pentafsiran bidzikrihim, zikrihim ni maksudnya apabila Allah datangkan Quran ni, dia telah menyebabkan orang Arab ni menjadi terkenal. Faham tak maksud dia? Sebab dengan Quran ni, sebab Al-Quran ni turunlah, betul tak? Maka Arab ni terkenal. Kan? Mereka menjadi sebut-sebutan. Kan? Sebab mereka dapat Islam melalui wahyu Quran. Sebab orang Arab, mereka tak terkenal pun.
pada zaman mereka. Tak ada siapa pun nak sembang pasal orang Mekah. Tak ada pun. Yang orang duk bincang Rom, Parsi. Tetapi apabila turunnya Quran, dalam Quran mengajak kepada Islam, lama-lama terkenallah bangsa Arab ini dengan Al-Quran. Tapi walaupun Al-Quran itu yang menaikkan nama mereka, yang mempopularkan mereka, membawa mereka jadi terkenal, tapi mereka juga tak nak terima Al-Quranul Karim ini. Menolak. Tapi kita tahu dalam sejarah memang Al-Quran, betul tak? Macam kita baca buku yang 100 leader terkenal, Michael Hart, saya terlupa nama dia. Kata baca ada satu buku yang ditulis oleh bukan orang Islam. Orang bukan Islam tulis senarai leader-leader yang terkenal dekat dunia. Nombor satu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud kan kita belajar hadis. Dengan Al-Quran ni dia menaikkan jadi menjatuhkan. Jadi dengan Quran jadi naik. Bukan maksudnya kita mencari kepopularitian dengan pandainya Quran. Itu salah. Bukan kita menggunakan Quran untuk menaikkan nama kita. Itu salah. Tapi maksud dekat sini adalah disebabkan Quran itulah dengan wahyu Quran, korang dapat Islam. Korang telah menjadi sebutan baik, mendatangkan kemuliaan kepada korang semua. Tapi korang tidak mahu menerimanya. Mereka berpaling juga dengan Al-Quranul Karim. Itulah ayat nombor 71. Dan ayat yang terakhir yang kita nak baca pada pagi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak mengatakan, Rasulullah ni kau memang tak patut pun tolak dia. Sebab apa? Sebab ayat 72 tentang keikhlasan Nabi dalam menyampaikan dakwah. Kita baca ayat 72. Tuhan kata apa? Am tas'alum kharjam fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin. Okay, ayat ni saya akan kupas nanti lebih terperinci dekat Ar-Raziqin. InsyaAllah nanti kita akan bincang. Cuma kita tengok dulu ayat 72. Lepas tu saya letak tajuk dakwah yang dilakukan dengan penuh ikhlas. Allah Ta'ala tanya, atau adakah kerana itu engkau meminta kepada mereka suatu imbuhan bayaran? Maksudnya Allah bagi tahu, adakah mereka tolak Muhammad ni, tak nak beriman kepada dia, adakah kerana Nabi cas mahal-mahal? Betul tak? Siapa nak dengar wahyu Quran, bayar. So tak mampu nak bayar, aku tak dapat dengarlah surah Al-Alaq ni ke, tak apa, sebab apa dah kena bayar banyak kan, contoh. Jadi Allah kata, adakah sebab tu? Allah kata kepada orang-orang musyrikin, adakah sebab itu mereka tak nak ikut engkau Muhammad? Sebenarnya Allah Ta'ala nak mempertahankan Nabi. Tidak. Kerana engkau percaya Muhammad, pemberian dari Tuhan itu, Tuhanmu lebih baik. Wa huwa khairur raziqin, dialah pemberi rezeki yang paling baik. Nanti kita kena kupas minggu depan. Nanti saya bagi maklumat tambah dekat Ar-Raziqin. Kita belajarkan nama Allah pemberi rezeki apa? Nama Allah pemberi rezeki biasa kita tahu namanya Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Satu lagi sebenarnya adalah Ar-Raziq. Ar-Razzaq. Satu lagi adalah Ar-Raziq. Ar-Raziq. Tapi jarang orang tahu Ar-Raziq.
So ayat ni memberitahu kepada kita Allah tu adalah Ar-Raziq. Nanti kita kupas sikit kat sini. Okey, jadi ayat ni, ayat 77-72 ni Allah nak bagi tahu kepada kita semua bahawa Nabi ni kalau dia dalam dia berdakwah, dia ikhlas. Tak ada sebab pun mereka tak boleh nak dengar. Macam kelas Ahsanul Amala kan. Kan kelas ni percuma. Contoh kan. Kalau mereka tak nak dengar juga, tak nak ikut juga, tak ada alasan. Kata-kata, saya nak faham Quran, tapi saya tak boleh nak ikut sebab sekian-sekian. Lah, kelas ni percuma je. Faham tak contohnya? Jadi adakah kita nak bagi alasan? Adakah kita nak bagi alasan, ya Allah, aku tak sempat nak ikut, ya Allah, kerana aku tak mampu nak ikut. Sebab apa? Yuran dia mahal sangat, contoh. Ahsanul Amala menjawab, taklah, kelas kami percuma tau. Contohlah, faham tak? Jadi tak ada alasan. Kalau berkata, kalau dia orang kata kami tak nak terimalah Muhammad sebab dakwah dia kalau kami nak dengar dakwah dia, kami nak belajar benda baik, kami kena bayar. Allah kata tak. Muhammad tu dia percaya kepada Tuhan yang memberikan dia sebaik-baik rezeki. Jadi sebenarnya ayat 72 ni ayat yang Allah nak mengatakan mereka langsung tidak ada alasan untuk tolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi Muhammad ini ikhlas menyampaikan dakwahnya. Jadi korang nak apa sebenarnya? Tapi itulah jawapan dia tadi tu. Allah beritahu sebenarnya mereka tak suka kepada kebenaran. Okey. Kita nanti minggu depan saya nak bagi kerja lah kat tuan-tuan dan perempuan. Boleh tak satu tugas? Minggu depan kita mulakan dengan ayat 72. Okey, kita mulakan dengan ayat 72. Dan pada ayat 72 ni saya minta tuan-tuan dan perempuan cari ayat lain. Saya bagi kerja ni, saya nak tengok teknik tuan-tuan mencari ayat-ayat lain yang ada tema sama, topik sama dengan ayat nombor 2. Kalau para Nabi sampaikan dakwah, dia tidak meminta sebarang upah. Boleh tak? Cari ayat-ayat lain. Contoh, saya dah bagi satu contoh. Ayat 72 saya bagi satu contoh dalam surah Hud. Ayat 51. Surah Hud 51 sebagai contoh lain. Yang Allah mengatakan tentang kisah Nabi dia. Mengatakan, dia kata, wahai kaumku, dia kata, la as'alukum alaihi ajra, aku tak minta ganjaran pun daripada kamu dalam menyampaikan ajaranku. Ganjaranku hanyalah daripada Allah yang mencipta. Tidakkah kamu berfikir? Maksudnya, aku ikhlas nak sampaikan dakwah pada kamu. Aku bukan nak sebab apa-apa pun. Takkanlah korang tak boleh faham kenapa aku nak sampaikan dakwah. Ini sebagai satu contoh ayat. Saya ada senarai ayat dia. Tapi saya nak bagi tugasan kat tuan-tuan perempuan untuk kita belajar. Nak belajar lepas ni, kalau nak tadabbur satu ayat, nak faham ayat, kita kena cari ayat-ayat lain yang ada topik ataupun tema yang sama macam ayat yang sedang kita bincangkan pada ayat 72. Boleh? Cari. InsyaAllah minggu depan kita mula dengan ayat 72. Lepas tu kita minta ayat-ayat lain disebutkan yang berkaitan dengan ayat 72. Saya dah bawa saja contoh surah Hud ayat 51. Saya nak tengok teknik macam mana tuan-tuan boleh jumpa ayat-ayat tu. Kita kena belajar juga sedikit sebanyak. Sebab ayat-ayat lain ni dia akan memberikan kita lagi pertambahan maklumat. Mengukuhkan lagi pada ayat nombor 72. Baik, kita dah sampai 11.30. Ada apa-apa soalan dekat ruangan chat.
Oh, ada soalan kat ruangan chat. Okey, saya punya soalan, saya punya tugasan tadi faham tak? Tugasan. Faham Ustaz. Cuti sekolah kan sekarang ni. Kan? Ya. Okey. Kejap. Okey. Ada Ustaz, soalan dia kata bagaimana jika ya. saya baca. Kak baca ke Ustaz nak baca? Kak baca. Okey, daripada Dr. Lily. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika contohnya ada cadangan dari ahli keluarga, saudara jauh yang suka buat bacaan Yasin dan tahlil. Bila berjumpa, kita raikan dahulu sebab tidak mahu ukhuwah yang baru terbina semula terjejas. Di samping itu kita selitkan tadabbur. Okey. Ya, betul. Betul. Dia macam ni. Kejap ya. Cadangan tadi baik. Ingat ya, baca Yasin tu tak apa, tak salah nak jumpa. Okey. Kalau kita nak betulkan jika mereka berpandangan tak ada berkat, tak dapat rahmat kumpul ni kalau tak baca, yang tu kita kena betulkan dengan cara yang hikmah lah. Tapi kalau baca Yasin dengan beranggapan bahawa itulah yang mereka lancar, okey, baca Quran, cuma kita macam konsep tadilah, kita baca juga tapi kita buat pendekatan yang berbeza. Kita cerita dulu, okey, surah Yasin ni apa tema dia, sebenarnya surah Yasin ni Allah Ta'ala nak bagi apa kepada kita. Kita buat tadabbur ringkas lah. Kita cerita pengajaran dia. Dalam masa yang sama kita galakkan kepada perkara-perkara yang sunnah. Okey, berdakwah dengan penuh hikmah. Kerana menjaga silaturrahim itu lebih wajib, lagi utama daripada kita memperbesarkan perkara-perkara yang masih lagi tidak membawa kepada kemungkaran. Macam tu. Macam baca tahlil tu pun berlaku lagi beberapa perbincangan di kalangan para ulama. Cuma kita ubahlah, daripada kita membaca tahlil tanpa faham, kita fahamkan tentang menghadiahkan pahala itu. Okey. Mengingat ya, apa pun kena utamakan dulu menjaga silaturrahim. Kalau perkara-perkara yang tidak mungkar secara jelas, maka kita kena lapang dada. Tapi kita ubah pendekatan dengan kita buat baca, kita terangkan dia punya tadabbur dia. Mungkin ambil satu ayat ke, dua ayat ke, supaya mereka dapat manfaat. Oh, ya ke? Saya tak tahu pula surah Yasin tu ada maklumat ini. Contoh, mungkin kita boleh ambil ayat, kita ambil ayat contoh Tuhan kata, semua makhluk ni Allah cipta di dalam bentuk berpasangan. Ingat tak ayat tu? Yang Allah kata, semua yang Allah ciptakan bagi makhluk ni dia berpasangan. Dalam surah Yasin tu. Jadi kita kena tahulah berpasangan tu maksud apa. Subhanaman. Apa? Ayat dia. Yasin tu. Contoh. Jadi kita bawa satu benda baru dari sudut sains ke. Contohnya kita kata sebab itulah dekat kalangan kita ni ada yang nampak dia tak sihat, ada yang sihat, ada yang sedih, ada yang gembira. Kita cerita sebab Allah bagi tahu dekat kita, Allah ciptakan alam ni memang dibentuk pasangan. Pasangan tu maksudnya apa? Ada yang sihat, ada yang sakit, ada yang gembira, ada yang happy. Kita bagi dia, tarik dia. Oh ya ke? Sebab tu adanya dunia, pasangan dia apa? Pasangannya adalah akhirat. Jadi maksud dia, kita tak boleh tinggalkan pasangan kita. Faham tak? Kalau langit, pasangannya apa? Bumi. Betul tak? Jadi itu bermaksud, kalau kita ada pasangan, tak boleh tinggalkan pasangan tu. Sebab tu Allah kata, kalau Allah sebut syurga, adanya neraka. Tapi kalau kita faham dunia, pasangannya akhirat, jadi kita nak tinggal tak pasangan kita tu? Jangan tinggallah akhirat tu. Kita bawa contoh yang mungkin mereka jarang dengar. Ataupun mungkin mereka suka dengar cerita, betul? Kan mereka suka dengar cerita.
Jadi kita kata, tahu tak tuan-tuan dan perempuan, dalam surah Yasin tu ada satu cerita, ada sebuah kota datang 3 rasul. Ya ke dalam surah Yasin ada cerita? Mungkin itu kaedah dia. Okay, jadi bagi mereka minat untuk dia, boleh gunakan surah Yasin tu untuk tadabbur. Kalau surah Yasin tu surah yang biasa dibaca, kita gunakan teknik, kita baca Yasin tapi kita ubah, tambah dengan tadabbur. Okey. Soalan yang kedua tu, Kak, bawah sekali tu, Kak. Ada cara macam mana kita nak ajak orang-orang terdekat tadabbur ataupun faham Quran. Kadang-kadang susah nak ubah minda mereka yang lebih suka pada baca sahaja dan tafsir je. Okey. Kita boleh gunakan teknik macam kita umpan mereka dengan persoalan. Soalan tu maksudnya, contoh kita kata macam ni. Macam kita umpan dia, contoh kita kata, kalau kita, macam kita boleh tanya kat dia, okey, hang suka baca surah Alam Nashrah tak? Tanya dekat dia. Kita kata, oh aku sukalah, aku ni kalau tak lapang dada aku baca. Jadi kita kata macam ni, okey. Macam kita cakap macam ni. Okey, hang tahu tak beza fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Cuba hang baca tafsir ayat tu. Kalau dia baca tafsir ayat, dia mesti akan tahu jawapan dia. Setiap susah ada senang, setiap susah ada senang. Betul tak? Kita tanya dekat dia, dalam ayat tu ada berapa susah, ada berapa senang? Ada 2 susah, 2 senang lah. Betul. Kita kata hang punya formula tu salah. Jadi kita salah apanya pula? Kan ayat tu Tuhan kata ada satu senang, satu susah, satu senang, satu susah. Kita kata, ni cik nak habak sikit ni. Kata, kan? Sebenarnya ayat Quran tu bukan maksud macam tu. Kalau hang ngaji tafsir, hang memang akan tahu, Allah bagi tahu setiap susah tu ada senang. Tapi kalau kita belajar tadabbur, kita akan perhalusi ayat tu. Cuba tengok dekat perkataan al-usri tu ada alif lam kan? Yusran tu ada tanwin. Apa beza? Kalau dia tengok terjemahan dia sama. Tapi ada beza. Jadi kalau tuan-tuan boleh menerangkan sudut bagi satu benda yang menarik dia. Kalau dia suka pada sains, bawa isu sains. Kalau dia suka pada math, bawa math. Kalau dia suka zoologi, kita kena kuasai banyak maklumat dalam Quran untuk ajak dia tadabbur. Tuan-tuan faham tak maksud dia? Bawa dia pada tadabbur. Jadi nak bawa pada tadabbur, kita bawa dia kepada benda yang dia dapat dalam tadabbur dengan benda yang dia tak dapat kalau dia tak tadabbur. Sebab dia tadi dia suka tafsir kan? Jadi dia kata dia suka tafsir kan? Dia suka tafsir lah. Dia suka baca je ke apa tadi? Dia suka baca dan tafsir. Iyalah. Jadi macam itulah. Kalau dibaca ke apa kan? Boleh. Sebab banyak. Ada pasal matematik, ada pasal sejarah, ada pasal sains. Cuba kita bawa dia macam tu. Kita ajak dia discuss pada isu yang dia suka bincang. Dia suka bincang pasal apa. Ataupun discuss dia pasal surah yang dia suka baca. Okey, hang suka baca surah apa? Aku tak pernah tinggal lah baca surah Ar-Rahman contoh. Kita pun buat contoh kat dia. Hang tahu tak dekat surah Rahman tu ada syurga first class, syurga second class. Ya ke? Kita bawa dia kepada dia nak tadabbur. Macam mana hang boleh tahu? Habis ni aku tunjuk. Hang dapat pada mana? Ikut kelas tadabbur. Jadi bawa dia kepada something yang baru. Kadang-kadang orang ni dia tak nampak beza tadabbur dengan tafsir. Jadi kita kena bantu dia, ajak dia. Jelasan dekat situ ada banyak ilmu yang boleh kita pelajari. Moga-moga mereka terbuka hati untuk ikut macam kita. Kita pun sama juga. Janganlah tadabbur tapi baca Quran pun ni tak pukang. Tak nak macam tu. Kita kena kuasai dua-dua. Bulan Ramadan kita fokus pada tartil. Baca secara tartil, perlahan-lahan kita baca. Kan? Tapi dalam masa sama kita tadabbur. Kita tak nak kita yang tadabbur tapi kita punya tajwid masih ditampukkan. Kita punya bacaan kita apa-apa kita perbaiki sama-sama. Ya, supaya kita benar-benar menjadi ahlul
Okey, dalam chat tu Dr. Lily dah kongsikan dah sebenarnya ada ayat-ayat yang sama. Ada, Lagi Dr. Lily dah bagi banyak dah tu. Okey, saya nak tanya macam mana boleh dapat ayat tu dengan segera? Saya nak tahu macam mana boleh tahu. Assalamualaikum. Pergi dekat Quran apps tu, lepas tu perkataan ajar. Pergi ke perkataan ajar. Masya Allah. Okey, itu salah satunya. Jazakumullahu khairan. Dia ada apps yang boleh tengok perkataan yang sama. Okey, Dr. Lily kongsikan surah Sabah ayat nombor 47 dalam senarai saya ada. Surah 43, surah Sad ayat nombor 86 ada, surah Asy-Syura ada, tapi ada juga yang lain. Dia ada lagi pada ayat yang lain. Okey, nanti cari. Saya dah buat senarai. InsyaAllah nanti saya akan berikan lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. Ada tu surah Sad. Okey, jazakumullahu khairan tuan-tuan perempuan, khususnya kepada Ahsanul Amala atas pengisian kita pada pagi ni. Okey. Kita serahkan pada pengacara majlis. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz dan semua. Kalau kata nak cari ayat yang bersamaan tu, boleh juga kita pergi dekat yang kalau dalam satu apps tu Al-Quran Perkata, kita pergi dekat words yang kita nak, kita klik kat situ, nanti dia akan bagi semua senarai surah-surah yang ada berkaitan perkataan tersebut. Okey. Lagi dekat situ Al-Quran Perkata dalam apps. Boleh cari kat situ lah. Selalu Kak Liza buat macam tu. Okey. Klik kata dasar tu, nanti dia akan bagilah kat situ semua yang berkaitan. Okey. Nanti saya kongsikan lagi kaedah lain. Silakan lagi Kak. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih Liza.